Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Shiro. Bagi yang masih baru dengan channel saya, sila subscribe channel saya kerana saya akan berkongsi pelbagai tutorial yang akan membantu anda dalam pelbagai bidang. Okey, stay tune dalam channel saya. Sebelum itu, bagi anda yang belum subscribe channel saya, sila tekan subscribe dan juga tekan loceng untuk mendapat notifikasi video-video saya yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan salam sejahtera. Berjumpa lagi sekali dalam sesi bersama saya Master Shiro. Hari ini saya nak berkongsi apabila ada beberapa kejadian yang kita lihat banyak kali dah berlaku berkenaan dengan sosial media kita, terutamanya Facebook. Paling banyak Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter. Twitter pun salah satu yang banyak kejadian yang saya tengok berlaku iaitu penulisan kita itu menyebabkan sensitivity, melibatkan politik, agama, bangsa, yang boleh menjadikan benda itu sensitif, yang menjadi viral kepada masyarakat di Malaysia. So apabila kejadian ini terjadi, biasanya pemilik akaun tersebut akan menafikan, mengatakan akaun media sosial mereka digodam. Yang saya perhatikan biasanya Facebook dan juga Twitter, sebab dua tu yang selalu terjadi. Kalau kita lihat macam terbaru ni kes Jekyll, apa lagi yang kita tengok, beberapa lah yang melibatkan perkauman, isu perkauman. So apabila benda ni terjadi, ada yang memang bersalah, memang pemilik akaun tersebut sendiri yang menulisnya, tetapi ada juga bahawa akaun mereka, media sosial mereka telah digodam. So di sini saya nak bagi sedikit tips, tips yang saya pernah belajar. Apa yang berlaku dalam apabila perkara begini berlaku. Kalau dalam tak silap saya, kalau kata di dalam ilmu forensik yang dilakukan oleh pihak PDRM, biasanya PDRM akan buat forensik tentang penulisan. Benda ni berlaku apabila kes-kes surat layang yang dulu, yang zaman sebelum media sosial ada, kes surat layang biasanya berlaku. Biasa berlaku surat-surat layang. So apabila ada laporan di polis dilakukan, biasanya bahagian PDRM ada kepakaran tentang forensik untuk menentukan tulisan tu siapa. So manusia ni Allah Ta'ala dah jadikan begitu unik. Cara kita menulis tu akan berbeza. Tidak akan ada tulisan kita yang sama. Tu jika tulis ke atas kertas menggunakan pen. So bahagian forensik akan dapat tengok tulisan kita macam mana. Sama juga kita punya tanda tangan di bank. Kita, walaupun kita cakap tanda tangan kita tu adalah sama, tetapi sebenarnya kita punya sign tu, setiap kali kita sign, dia hanya mewakili 80% saja, 80% persamaan. So pihak bank akan terima apabila melihat, sebab pihak bank pun manusia, counter bank tu, pegawai bank tu manusia. Dia tengok cek ke apa yang tanda tangan tu, mereka akan lihat 80% saja sama, dia accept dah. So itu yang kelebihan Allah Ta'ala bagi pada manusia, melainkan cop jari lah kan. Cop jari memang dah tak boleh lah, memang setiap orang berlainan. Kalau tanda tangan, you cakap lah memang tanda tangan saya ni memang 100% sama. Tidak dia akan 80%, dia akan lari sikit-sikit. So usaha kita back untuk sekarang ni, isunya apabila melibatkan media sosial yang tidak menggunakan tulisan tangan, menggunakan keyboard saja. Macam mana pihak forensik nak kesan apa semua? Adakah betul kita punya akaun digodam, akaun kita telah dihack? Bukan kita yang post benda tu, tetapi orang lain yang menggunakan akaun FB kita, Instagram kita punya Twitter, kita punya media sosial, dan meletakkan posting yang sensitif, seperti yang kita tengok terjadi sekarang. Banyak kes sebenarnya. So macam mana pihak berkuasa untuk buat siasatan? So saya bagi tip kat sini, untuk mengelakkan, bukan tip untuk buat siasatan, tip untuk mengelakkan kita punya media sosial ni digodam.
pertama adalah kita punya password. Jangan bagi pada orang suka hati. Itu paling penting lah. Itu tak payah ajar pun sepatutnya. Okey. Yang kedua, apabila kita pergi menggunakan wifi di mana-mana, itu pun bahaya. Okey. Yang ketiga, kita login kita punya email, kita punya media sosial di cyber cafe, dan kita terlupa untuk lockout. Sebab benda ni terjadi kepada saya sendiri. Saya waktu laptop saya rosak, saya pergi ke cyber cafe berhampiran rumah saya. Saya pernah jumpa, tak silap saya, 4 kali. Bila saya gunakan komputer tersebut, ada FB pengguna sebelum tu tidak lockout dia punya FB. Tu FB. Yang kedua, ada kes yang tidak lockout dia punya email. Tu yang saya dah jumpa. Itu dalam 4 kali saya pernah jumpa. So saya sebaik saya seorang yang jujur, saya lockoutkan untuk orang tersebut. Okey, saya tolong lockoutkan. Dan saya sebagai pengguna pun biasanya selepas saya menggunakan FB tersebut ataupun saya email di cyber cafe, saya dah lockout, saya akan pesan kepada staff di kaunter supaya tengok abang punya PC tadi, kalau kata tak lockout, tolong lockoutkan. Sebab kadang-kadang dia punya line tu tak laju. Kadang-kadang kita ingat kita punya kita punya account dah telah di lockout, tapi rupanya belum di lockout lagi. Sistem tu sekarang data tu slow. Kita kalang kabut, dah lockout, kita terus keluar daripada CC. So itu kita pesan pada kaunter. Itu tips untuk mengelakkan kita punya akaun digodam. Okay, now kita go for the perkara nombor 2. Macam mana pula kalau kata betul-betul kita punya kita punya FB, kita punya media sosial digodam. Macam mana kita buat apabila kita buat laporan polis, macam mana kita nak bantu polis untuk buat siasatan? Okey, sebab kita bukan tulis pakai tangan. Kalau pakai tangan senang, polis akan tengok je, ni bukan tulisan dia. Biasa polis akan buka kita punya tulisan apa semua, dia akan tengok, wah memang nampak lain, memang bukan kita. So kita tidak boleh di charge kat situ. Tapi kalau melibatkan keyboard, macam mana kita nak mengelakkan dia? Okey, tipnya adalah apabila kita buat posting apa-apa di Facebook, di Instagram, di Twitter, pastikan kita kena ada sesuatu yang dalam penulisan kita tu yang menjadi kita punya tanda rahsia. Macam Da Vinci Code, macam tu lah kan, Mona Lisa punya lukisan yang sampai ke hari ni menjadi misteri. Da Vinci Code tu dia menjadi misteri sampai ke hari ni, Da Vinci Code tu. Okay, macam tu lah ceritanya. So ada dalam bentuk penulisan anda di dalam Facebook. Contoh hari ni anda buat copywriting tentang perniagaan anda, ada sesuatu elemen yang anda perlu letakkan, yang itu adalah anda punya identiti yang susah orang nak perasan. Contoh dalam posting anda tu, apa saja posting, politik ke, perniagaan ke, selamat hari raya ke apa, anda akan gunakan satu perkataan yang mesti ada perkataan tu. Contoh dalam, apa-apa posting pun mesti ada perkataan dalam. Okey, contohnya selamat hari raya, maaf zahir batin, dah makan kuih raya ke, saya dah makan kuih raya di dalam rumah. Okey, itu posting dia contoh. Okey, posting kedua, hari ni saya dengan keluarga saya keluar berjalan-jalan shopping komplek. Dalam berbelanja, saya akan berjimat cermat. So perkataan dalam tu ada dalam kita punya setiap posting. So kadang-kadang orang yang menggodam akaun kita ni, mereka tidak perasan yang kita ada satu kod yang memang kita gunakan sentiasa. So apabila pihak polis nak buat siasatan, kita boleh tunjuk bukti. Yang biasa kalau posting saya tuan, memang saya akan letak perkataan dalam-dalam. Ini saya punya corak penulisan saya, ada perkataan dalam-dalam. Contoh tengok, yang posting keluar ni tidak ada guna perkataan ni. Itu contoh tip peribadi yang saya pernah belajar. Okey, dan ada juga yang tip yang lain kita boleh buat. Kita letak kita open sangat, kita letak nama kita kat situ. So kita bertanggungjawab atas penulisan tersebut. Okey, so gaya penulisan kita kadang-kadang kita kena tukar-tukar sikit. Jangan bagi orang nampak corak penulisan kita. Okey, mungkin hari ni kita menggunakan perkataan saya. Mungkin esok kita tukar aku pula. Mungkin hari ni anda. Okey, anda dah bangun tidur hari ni pukul berapa? Esok buat posting tukar pula engkau ke, aku ke. So posting kita jangan ada corak yang sama. Seperti macam mana kita keluar masuk rumah kan, kita pergi kerja, kita balik kerja tu, kalau penjenayah ni mereka akan buat kajian.
mereka akan perhati. Bukan kalau penjenayah yang profesional, mereka bukan terus rempuh masuk rumah orang untuk pecah rumah. Tak, mereka akan buat kajian dulu. Mereka akan duduk di depan rumah kita, mereka akan perhati kehidupan kita. Mereka akan perhati, dan kita kena alert juga. Bila kita keluar rumah hari-hari tu nak pergi kerja ke apa, kita kena alert. Kita kena perhati sekeliling kita, ada tak yang suspicious, yang benda yang mencurigakan, yang ada satu kereta yang hari-hari ada saja kat depan rumah aku ni hari-hari. So kita kena ada perasaan curiga kat situ. Okay, so kita janganlah suka-suka hati kalau rumah hari kita tak perhati sekeliling. Itu yang perkara yang kita perlu buat. So mereka ni akan perhati dulu apa kita punya normal hidup kita harian, rutin kita keluar rumah pukul berapa, balik rumah pukul berapa. Ini yang mereka hafal. Okey, dan inilah yang kita boleh signifikan dengan cara penulisan kita di dalam media sosial. So kita perlu ada trend yang berbeza, yang susah untuk para hackers ni untuk meniru cara penulisan kita. So daripada sini kita boleh, apabila kita betul akaun kita digodam, okey, ayat tu kita boleh bantu pihak berkuasa untuk menjadikan referen bahawa itu bukan kita yang tulis. Sebab apa? Gaya penulisan kita bukan macam tu. Okey, itu saya tips saya pada hari ini. Apabila ada yang bertanya, saya akan bagi kongsi. Saya akan buat video apabila tutorial begini jika ada yang bertanya. So dalam kaedah siasatan yang pernah saya belajar, okey, dulu kita akan tengok trend. Okey, dulu kita belajar pasal forensik tanda tangan, forensik tentang surat layang. Bagi macam tu agak senang sikit sebab melibatkan tulisan tangan. Tapi bila pergi ke zaman sekarang, agak sukar sedikit saja sebab melibatkan keyboard, kita type kan. So macam mana kita nak jadikan dia forensik, nak check. Tapi kita tahu pihak berkuasa, pihak polis, PDRM begitu hebat. Mereka mempunyai banyak lagi kepakaran sebenarnya. Daripada IP diorang boleh check daripada mana benda tu diakses, daripada mana semua, banyak. Saya tak perlu cerita kat sini lah. Yang saya cerita adalah trend, sebab ramai kawan saya usahawan yang buat copywriting apa semua. So saya bertuju ke arah itu saja. Trend cara kita menulis dan kod-kod yang perlu kita seperti Da Vinci Code yang dalam penulisan kita, yang menjadikan itu adalah identiti kita tanpa mereka tahu. Okey, alright, itu saja daripada saya. Saya Shiro. Teruskan menonton channel-channel saya. Jangan lupa subscribe channel saya, share dan like jika ianya bermanfaat kepada orang ramai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.